Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk memberi bahagian pada hari ini sebagai membincangkan usul menjunjung kasih titah Tuanku. Raja perintah adil dan saksama. Kasih baginda tiada terhingga. Seisi dunia masyhur namanya. Sekalian rakyat merasa bangga. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan jutaan terima kasih kepada para petugas barisan hadapan di seluruh negara yang telah berhempas pulas sejak negara dilanda wabak COVID-19. Begitu juga para atlet negara yang telah berjuang sehabis baik di kejohanan terbesar dunia termasuk Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat, termasuk kepada mantan Menteri Belia dan Sukan. Berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini, titah baginda tempoh hari jelas menunjukkan keprihatinan Tuanku terhadap soal kesihatan dan keselamatan rakyat sejagat. Tuanku juga telah menggesa semua pihak turut berlapang dada, saling bekerjasama secara bipartisan serta menunjukkan kematangan politik supaya kepentingan rakyat terus menjadi agenda utama. Isu yang berkaitan kestabilan politik negara sememangnya perlu mempunyai batas dan titik nokta serta hendaklah dihentikan dengan kadar segera supaya rakyat tidak seharusnya menjadi mangsa. Hal ini kerana masih ramai rakyat di luar sana yang terkesan akibat COVID-19 dan perlu dibantu dengan sebaik mungkin supaya nasib hidup mereka dapat dibela. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Bera yang telah melakar sejarah baru dengan memeterai memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik. Begitu juga rakan-rakan pembangkang, saya telah juga membulatkan tekad dengan mengenepikan segala perbezaan ideologi politik untuk kita bersama-sama memacu kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perkara ini sememangnya selari dengan seruan Tuanku supaya pihak mengamalkan demokrasi musyawarah dan mencari penyelesaian demi mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Pagi ini juga menerusi kenyataan Istana Negara, Tuanku telah menzahirkan rasa syukur dan sukacita dengan kerjasama merentas parti yang telah dimeterai melalui MOU pada 13 September 2021 dan pada pagi ini di mana kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Istana Negara telah menekankan bahawa baginda mengulangi pandangan baginda bahawa rakyat tidak sewajarnya dibebankan dengan kemelut politik yang tidak berkesudahan ketika negara berkelut menghadapi isu kesihatan, kelembapan ekonomi akibat pandemik COVID. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa ianya selaras dengan pendirian Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan kepentingan pembentukan kerajaan yang stabil, berfungsi dengan cekap serta berhemah dalam keadaan negara menghadapi krisis. Ini semua pagi ini dah dapat kenyataan media. Saya yakin bahawa dengan adanya kenyataan ini lebih memantapkan lagi fahaman kita bagaimana kerjasama transformasi ini dapat dilakukan dengan baik. Jadi menerusi pendekatan ini saya berharap agar agenda memperkasakan rakyat dan pemulihan negara dapat disegerakan, dilaksanakan supaya status negara berpartahan tinggi dapat kita capai dalam masa yang terdekat.
Oleh yang demikian, kerajaan baru telah pun dibentuk, hendaklah memberi fokus sepenuhnya terhadap usaha memerangi pandemik COVID dan membawa negara dan rakyat keluar daripada krisis ini dengan segera. Saya ingin memuji pendekatan yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu seterusnya kementerian perlu membuktikan pencapaian selama tempoh 100 hari pertama. Yang ini menunjukkan ketegasan Yang Amat Berhormat bahawa mana-mana menteri, timbalan menteri tak perform dalam tempoh 100 hari, pastinya tindakan ini boleh menggugurkan sama ada menteri ataupun timbalan menteri di atas penilaian rakyat itu sendiri. Jadi hari ini kita mahu menteri yang baru dilantik, timbalan menteri baru dilantik, hendaklah bertindak, bekerja dengan amanah, berintegriti untuk menjaga kepentingan rakyat. Perkara ini jelas menunjukkan keseriusan kerajaan untuk memupuk amalan budaya kerja berprestasi tinggi bagi mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang di setiap kementerian yang ditajui oleh menteri tersebut. Untuk itu, memastikan kementerian dan barisan kabinet menggalas tanggungjawab dan amanah dengan lebih komited dan proaktif. Saya ingin mencadangkan agar setiap kementerian, menteri dan timbalan menteri membentangkan sasaran dan KPI, Key Performance Index, supaya ianya dapat dinilai oleh rakyat sejauh mana prestasi menteri dan timbalan menteri ini dapat dinilai. Tindakan ini selaras dengan ciri sebuah negara yang mempunyai tabik urus pemerintahan yang lebih baik ataupun good government di mana terdapat ketulusan, keterbukaan dari segi maklumat. Justru itu saya ingin mengingatkan kepada rakan-rakan yang menggotai kerajaan dalam barisan kabinet untuk terus bekerja dan melipat gandakan usaha kerana 100 hari pertama akan berakhir pada 8 Disember 2021. Seterusnya, seperti mana yang telah ditekankan oleh tuanku, kerajaan hendaklah memberi penekanan terhadap penyediaan infrastruktur perkhidmatan jalur lebar ke seluruh negara bagi membentuk ekosistem yang lebih baik. Dalam norma kehidupan baru ini, kemudahan dan kepantasan internet amat penting kepada rakyat. Sekiranya tiada perkhidmatan ini, banyak perkara menjadi terbatas dan tidak dapat dilaksanakan. Bagi murid yang masih bersekolah, internet diperlukan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Bagi golongan usahawan pula, internet diperlukan untuk menyelesaikan urusan dan transaksi berkaitan perniagaan. Dan kini, keperluan internet menjadi lebih penting apabila terdapat keperluan untuk mempamerkan status vaksinasi di aplikasi MySejahtera. Ini banyak berlaku ketika outreach program yang saya lakukan di kawasan Parlimen Jempol. Banyak kawasan yang tidak dapat mencapai internet. Malah bila kita nak mendaftar ataupun kita nak menggunakan aplikasi MySejahtera ini tidak dapat. Ini menunjukkan bahawa banyak lagi kawasan di luar bandar termasuk Sabah dan Sarawak di pendalaman 1, 2 dan 3. Sudah pasti ianya juga tercicir dalam soal pembelajaran anak-anak dan juga bagaimana vaksin aplikasi ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Dan juga saya ingin menarik perhatian juga, contohnya warung-warung yang terletak di kawasan yang tidak mempunyai pencapaian internet. Bagaimanakah pematuhan SOP nak dijalankan? Apakah alternatif yang mereka ada? Pandemik COVID telah menunjukkan kepada kita betapa mundurnya kemudahan internet dan pencapaian di kawasan luar bandar. Meskipun telah mula berkembang di Malaysia sejak tahun 1983. Kini negara kita sedang memasuki era baru iaitu 5G. Tetapi dalam keadaan internet di luar bandar masih menyedihkan. Malah pencapaian dan kelajuan internet di luar bandar sememangnya perlu diatasi dengan kadar segera oleh kerajaan. Justru itu, dengan adanya
lantikan menteri yang baru akan kepimpinan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, maka besarlah harapan saya untuk melihat penduduk di luar bandar dapat menikmati kemudahan internet yang lebih baik. Ini pun salah satu KPI 100 hari menteri. Semua syarikat telco di negara kita perlu mengambil tindakan drastik dalam menurunkan kadar pakej yang ditawarkan, terutama internet kediaman, home internet, bagi menyokong konsep bekerja dari rumah, work from home. Jadi yang ini pun memainkan peranan bagaimana internet ini, jalur lebar ini sangat penting di semua pelosok rakyat berbagai lapisan. Selain daripada itu, yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berhubung dengan pembukaan sekolah yang akan bermula pada 3 Oktober 2021. Pada tahun ini, sekolah telah pun ditutup 5 bulan lamanya, iaitu bulan Mei 2021 yang lalu. Bagaimanakah dengan persiapan kali ini bagi mengelakkan aksiden yang tidak diinginin berlaku berulang kembali? Apakah keadaan di setiap sekolah, khususnya sekolah yang terletak di luar bandar, sudah berada dalam keadaan baik ataupun selamat yang boleh diduduki ataupun boleh murid-murid ini hadir ke sekolah? Wabi Menteri telah mengumumkan pengambilan offline baru-baru ini bagi mengisi kekurangan guru. Tahniah saya ucapkan. Namun begitu, kekurangan pembantu makmal juga perlu diambil perhatian. Tahun ini calon-calon SPM akan menduduki ujian amali. Banyak sekolah pembantu makmal tidak diisi. Saya bimbang dengan perkara ini akan menjejaskan persiapan anak-anak yang akan menduduki peperiksaan nanti. Dan adakah setiap sekolah terlibat dalam sesi pembukaan sekolah ini pada kali ini disinasi secara berskala serta diberi penyukat suhu. Berdasarkan garis panduan pengurusan asrama, saya difahamkan ujian kendiri COVID perlu dilaksanakan sebanyak 3 kali oleh murid-murid yang terlibat semasa pendaftaran masuk hari yang ke-6 dan hari yang ke-14. Harga runcit maksimum bagi kit ujian pantas antigen COVID di pasaran tempatan telah ditetapkan RM19.90 seunit. Adakah kos sebanyak RM59.70 dilakukan ujian kendiri tersebut ditanggung oleh ibu ayah, sedangkan pendapatan ibu ayah masih lagi dalam keadaan tidak mencukupi untuk menyara keluarga akibat pandemik COVID? Saya pohon agar perkara ini dapat dijelaskan sebaik saya menteri yang bertanggungjawab. Hal ini kerana masih ramai lagi ibu ayah di luar sana tidak jelas dengan SOP pembukaan sesi persekolahan yang akan datang. Saya khawatir sekiranya kekeliruan tersebut menjadi sebab ibu ayah tidak mahu mengantar anak-anak ke sekolah. Jika perkara ini berlaku, sudah tentulah matlamat kerajaan untuk mengelakkan pelajar daripada terus merenggang dengan sistem persekolahan tidak akan tercapai. Seterusnya yang di-Pertua. Sebelum ini program vaksinasi telah menjadi strategi untuk mengekang jangkitan COVID-19 di negara. Peratus penerima vaksin juga dijadikan sebagai penanda aras dalam plan pemulihan negara. Walau bagaimanapun, kemunculan varian baru yang membimbangkan telah melenyapkan harapan bagi mencapai imuniti kelompok kerana memiliki ciri-ciri yang boleh mengatasi keberkesanan vaksin. Susulan itu, WHO telah meletakkan wabak COVID-19 sebagai endemik dan ia menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Berdasarkan data semasa, kes jangkitan harian baru dan kematian yang amat tinggi. Saya amat berharap agar kerajaan tidak tergesa-gesa untuk menukar status pandemik kepada endemik. Pada khidmat saya, strategi baru seharusnya perlu dirangka dan disusun terlebih dahulu sebelum kita mengisytiharkan COVID ini sebagai endemik. Penjelasan dan penerangan mengenai tata cara
untuk kehidupan bersama. Virus ini juga perlu disampaikan dengan jelas, khususnya kepada penduduk di luar bandar. Bila kata kita nak hidup bersama, sudah pasti kita tahu ciri-ciri kehidupan kita bersama mereka. Bersama orang yang kita tak suka, bersama COVID yang cukup menjadi musuh. Tapi apakan daya kerajaan, apakan daya rakyat, inilah ujian yang Allah turunkan kepada kita. Suka tak suka, kita hidup bersama. Jadi apakah SOP-nya yang kita perlu patuhi? Dan apakah kajian telah dibuat terlebih dahulu bagi mengukur tahap persiapan dan persediaan rakyat untuk hidup bersama virus COVID-19? Dan sekiranya Malaysia beralih ke fasa endemik, adakah kerajaan akan membuat peraturan untuk mewajibkan seluruh rakyat Malaysia akan dapat vaksin? Akhir sekali, kemunculan wabak COVID ini telah menjadi ancaman besar yang tidak dijangka oleh para peniaga tempatan. Pelaksanaan sebagai sekatan pergerakan dan PPN secara berfasa telah memberi kesan kepada mereka. Pandemik yang telah berlanjutan sejak lebih setahun lalu telah mengubah sebahagian besar usahawan kecil yang mengharapkan sumber pendapatan memilih untuk gulung tikar. Sebagai contoh, 6,000 usahawan kedai gunting rambut telah dilaporkan membuat keputusan untuk menutup perniagaan mereka akibat terkesan perintah kawalan pergerakan. Yang berhormat, lama lagi. Sikit lagi. Habis dah. Tuan Speaker, ada Speaker baru. Okay. boleh ada perkara penting Tuan Speaker. Keadaan ini juga berlaku kepada usahawan kecil yang lain, antaranya pengusaha kedai makan di Medan Selera, cuci kereta dan juga kedai perabot. Soalan saya, adakah terdapat sebarang perancangan strategik untuk cuba membantu menyelamatkan perniaga usahawan-usahawan yang bakal tutup kedai? Bagi usahawan-usahawan yang masih bertahan sehingga hari ini, dan apakah perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk merancangkan kembali ekonomi mereka? Saya amat berharap agar usahawan yang terjejas sepanjang tempoh pandemik ini dikenal pasti kesemuanya dan membantu oleh kementerian-kementerian yang berwajib. Sekian saja daripada saya berjokong. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Tuan Speaker, terima kasih banyak dan tahniah atas lantikan semula. Tuan Speaker, Yang Berhormat, Selamat kembali bertugas. saya nak maklumkan bahawa saya telah Kami diminta. tak faham, tolong jelas sekejap. Saya telah diminta oleh Tuan Yang Ketua di bawah Peraturan Mesyuarat 73 diminta untuk mempengerusikan mesyuarat bagi sementara waktu. Selamat kembali bertugas. jadi perkara yang Ada- sama Tuan Speaker yang saya ingin bangkitkan Pasir Gudang yang mana? iaitu berkenaan dengan saya terperanjat Tuan Speaker. Pagi tadi Tuan Speaker yang berhormat berada sebagai backbencher, tapi petang ini tiba-tiba menjadi mempengerusikan mesyuarat ini. Saya tidak ada masalah yang berhormat penggerang untuk mempengerusikan. Hanya prosedur dia. Adakah ini betul? Sedangkan kita sedang bermesyuarat membincangkan titah diraja dan tiada pemakluman daripada yang dipertua Dewan ini tentang penggantian yang begitu mudah, begitu simple. Jadi soalnya, adakah peraturan mesyuarat ini diguna pakai dengan sebetulnya? Terima kasih Tuan. Perkara yang sama, Tuan Speaker, saya pun rasa sebenarnya keputusan semalam untuk tundakan pelantikan timbalan speaker yang baru itu satu keputusan yang tidak betul. Kerana kita tahu bahawa betapa beratnya kerja. Kerana kita tahu bahawa sekarang sampai hujung Disember, tiap-tiap hari ada sidang parlimen. Jadi ada keperluan untuk mendapatkan speaker yang baru, ya, timbalan speaker. Saya rasa kecewalah kerana YB Pengerang meletak jawatan. Sebenarnya saya rasa YB sangat sesuai dan juga sangat layak untuk menjadi timbalan speaker, sehingga kan speaker pun, ya,
Tetapi kerana buat keputusan untuk letak jawatan, jadi kekosongan itu patut diisi secepat mungkin. Saya tidak tahu kenapa dengar baca berita bahawa ada masalah Parti Bersatu tidak setuju dengan Parti UMNO yang ingin melantik timbalan speaker yang baru. Ini isu dalaman dalam selesaikan, ya. Jangan menyebabkan parlimen ini tak ada timbalan speaker yang mencukupi untuk mempengerusikan. Sekarang terpaksa lantik semula YB Pengerang jadi temporary speaker. Tapi tak apa, saya harap bahawa usul tersebut dibawa balik kepada untuk pilih timbalan speaker secepat mungkin. Terima kasih. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Dia bawa 73 sementara saja, macam mutaah sekejap je. Sekejap ya, Berhormat, mutaah sekejap je. Jadi hari Isnin ke Selasa pun mungkin orang lain. Mungkin saya Bahaya belum tahu. sebut mataah tu. Yang Berhormat, bayan baru ke Yang Berhormat Pasir Gudang, saya akan maklum pada speaker. Tapi kuasa di bawah 73. Hari ini banyak lagi saya diminta untuk jadi pengurusi sementara. Saya jemput Yang Berhormat Raub. Silakan 15 minit kan? Ya. 15 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.